Mesti ramai yang pernah mendengar berita mengenai sebuah kapal pesiaran mewah yang bernama Diamond Princess terpaksa dikuarantinkan kerana terdapatnya kes COVID-19 di Jepun baru-baru ini. Pada 25 Januari 2020 yang lalu, selepas pelayarannya selama 5 hari, Diamond Princess ini tiba di Hong Kong. Ketika penumpang-penumpang sedang turun, terdapat seorang penumpang warga Hong Kong berusia 80 tahun didapati berkeadaan batuk dan demam yang agak teruk. Penumpang ini turun di Hong Kong dan terus mendapatkan rawatan di sana dan tidak lagi menaiki semula Diamond Princess ini. Ketika itu Diamond Princess tidak merasakan ianya suatu ancaman yang besar kepada mereka dan mereka meneruskan pelayaran sambil singgah di Vietnam dan Taiwan. Pada 31 Januari, Diamond Princess meneruskan perjalanan menuju ke Okinawa. Dalam perjalanan, kapten kapal memberitahu pihak stesen kuarantin dan kesihatan di Okinawa mengenai ada lebih 10 orang penumpangnya yang mempunyai gejala demam dan batuk yang agak teruk. Setibanya di pelabuhan Naha di Okinawa, semua penumpang diarahkan untuk menjalani saringan suhu badan sebelum dibenarkan berjalan-jalan di Okinawa. 2 Februari, Diamond Princess berlepas menuju balik ke pelabuhan Yokohama. Pada hari yang sama, pihak Kementerian Kesihatan Hong Kong telah mengadakan sidang media secara mengejut. Mereka mengumumkan bahawa penumpang yang berusia 80 tahun tadi yang turun di Hong Kong pada 25 Januari yang lalu telah disahkan positif COVID-19. 3 Februari 2020, Diamond Princess mendekati perairan Yokohama. Kapten kapal telah menghubungi pihak Majlis Bandaraya Yokohama. Mereka melaporkan terdapat 4 hingga 5 orang lagi penumpang yang mengalami gejala demam dan batuk dan mereka perlu mendapatkan rawatan di hospital di bandar Yokohama. Pada hari yang sama, pihak Kementerian Kesihatan Jepun telah mengeluarkan kenyataan bahawa penumpang yang tidak ada gejala demam boleh pulang ke rumah masing-masing. Sementara yang mempunyai gejala perlu menghubungi pihak Kementerian Kesihatan Jepun. Tetapi pihak Majlis Bandaraya Yokohama telah mengambil keputusan untuk menjalankan saringan kepada semua penumpang terlebih dahulu. Pada malam terakhir di dalam Diamond Princess, penumpang dan anak kapal telah mengadakan majlis pesta makan malam terakhir di mana mereka berkumpul dan menari di ruang yang sempit di restoran di dalam kapal itu. Kesedaran mereka terhadap ancaman COVID-19 ini begitu rendah dan tidak langsung dihiraukan. 4 Februari, Diamond Princess tiba di pelabuhan Yokohama. Tetapi pihak kerajaan Jepun telah membuat keputusan untuk melanjutkan pendaratan penumpang pada hari itu. Pihak Kementerian Kesihatan Jepun mengarahkan pasukan perubatan untuk menjalankan ujian PCR ke atas penumpang yang mempunyai gejala demam dan batuk yang teruk. Pada malam itu, perkara yang ditakuti menjadi kenyataan apabila dari 31 orang yang menjalani ujian PCR, 10 daripadanya didapati positif COVID-19. Pada tengah malam itu, mereka membuat keputusan untuk mengkuarantinkan semua penumpang dan anak kapal selama 14 hari di dalam kapal. Tetapi apa yang menyedihkan, penumpang dan anak kapal masih bebas bergerak dan menikmati makan buffet seperti biasa. 6 Februari, laporan terbaru mengatakan seramai 20 orang telah disahkan positif. Pasukan yang mengendalikan isu Diamond Princess ini terdiri daripada pasukan pertahanan awam dan pihak kecemasan Hospital Yokohama. Mereka tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dan kekurangan kaki tangan. Akhirnya, pihak Majlis Bandaraya Yokohama terpaksa meminta bantuan pasukan khas DMAT iaitu Disaster Medical Assistance Team atau Pasukan Bantuan Perubatan Bencana Alam. Pasukan DMAT ini cekap dalam mengendalikan pesakit ketika bencana alam, tetapi mereka tidak mempunyai SOP ataupun prosedur garis panduan untuk mengendalikan wabak seperti COVID-19 ini. Pada 7 Februari 2020, seramai 60 orang telah mengalami gejala demam dan kebanyakan mereka adalah daripada kalangan warga tua. Hanya 3 orang doktor sahaja yang ditugaskan untuk memantau Diamond Princess pada ketika itu. Bayangkan 3 orang doktor untuk 3,711 orang. 14 Februari, berita paling mengejutkan terjadi pada hari ini. Doktor pakar wabak dan perubatan yang bertugas diarahkan untuk menarik diri dari Diamond Princess tanpa alasan yang munasabah oleh Persatuan Wabak dan Persekitaran Jepun. Ini mendatangkan kemarahan pihak Majlis Bandaraya Yokohama yang bertuku lumus menguruskan isu Diamond Princess ini. Mulai saat itu, mereka perlu menguruskan sendirian bersama pasukan DMAT tanpa bantuan atau nasihat daripada doktor-doktor pakar. 15 Februari, Kementerian Kesihatan Jepun mengeluarkan kenyataan yang terbaru. Mereka mengatakan bahawa penumpang-penumpang yang telah menjalani proses kuarantin selama 14 hari dan tidak mengalami apa-apa gejala, mereka dibenarkan untuk pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan pengangkutan awam. Seperti yang dijangkakan, perkara yang ditakuti ini telah berlaku. Pada 22 Februari 2020, seorang penumpang yang telah selamat pulang ke rumahnya di Tochigi Prefecture disahkan positif COVID-19. Dan banyak lagi kes-kes penumpang yang dikatakan sihat ketika mendarat telah disahkan positif dan penyebaran wabak ini semakin menular. Pada 1 Mac 2020, selepas 28 hari sejak 20 Februari Diamond Princess berada di perairan, akhirnya kesemua baki penumpang
penumpang dibenarkan turun dari kapal. Laporan terakhir mengatakan seramai 712 orang telah disahkan positif COVID-19 dan 14 orang telah meninggal dunia dari jumlah 3,711 orang yang berada di atas kapal ketika itu. Barisan Harapan yang mengendalikan Diamond Princess ini juga ada yang dijakiti. Ramai mempersoalkan mengapa isu Diamond Princess ini yang boleh mengancam keseluruhan rakyat Jepun dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pihak Majlis Bandaraya Yokohama semata-mata. Kerajaan perlu mengambil pengajaran dari isu Diamond Princess ini untuk menjalankan latihan dan membuat garis panduan yang lebih jelas bagaimana untuk menangani masalah ini di masa akan datang.